Mana? Jangan berlatih. Merah, berlatih merah. Kalau tak boleh, pecat. Baik lihat depan tu. Aku tak boleh ngomong kan. Duk, kamera tu. Okey. Permusafiran kita ini, kata Nabi SAW, barang siapa yang bermusafir maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doa dia. Jadi kita alhamdulillah dalam proses permusafiran, sepanjang musafir kita keluar, kita melihat ibrah kisah-kisah peristiwa Nabi SAW. Sambil-sambil berjalan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta, apa yang kita mohon. Terutama sekali, yang lebih penting sekali adalah kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala meridai seluruh kehidupan kita dan ahli keluarga kita. Kerana bila Allah Subhanahu Wa Taala ridha kita, sesungguhnya sudah pasti segala apa urusan hidup kita, segalanya akan jadi mudah dan lancar, insya-Allah. Jadi sedikit berkaitan tentang Masjid Quba. Ketika mana Nabi SAW keluar berhijrah, boleh ya kita cerita sikit tentang perjalanan Nabi SAW, boleh ya? Jadi bismillah, ketika mana selepas Nabi SAW keluar berhijrah, keluar daripada Bukit Tur, ketika Nabi dan Abu Bakar duduk Bukit Tur, ketika keluar perjalanan Nabi SAW menuju ke kota Madinah. Ingat, ketika mana Nabi hijrah, Nabi patah balik ke belakang ke Bukit Tur. Lepas 3 hari, 4 hari, Nabi pusing balik melalui bahagian barat, bahagian pantai, sehinggalah ke belah utara menuju ke Yathrib. Jadi dalam perjalanan Nabi SAW, Nabi singgah di 2 tempat. Tempat yang pertama, sebelum Nabi sampai ke kota Yathrib, Nabi SAW singgah di satu tempat kawasan perkampungan yang rumah tu nama, bukan rumah, yang kemah tu namanya kemah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad. Siapakah Ummu Ma'bad ini? Ummu Ma'bad ini adalah orang yang suaminya mengembala kambing di kawasan tempat tu. Dan bila mana Nabi SAW sampai, Nabi sudah kehabisan makanan, dan Nabi SAW minta ingin membeli makanan dan juga air. Pada ketika itu di rumah Ummu Ma'bad dalam keadaan makanan telah pun habis. Dan kemudian Nabi SAW melihat ada seekor kambing betina yang dalam keadaan kurus. Nabi bertanya kepada Ummu Ma'bad, "Wahai Ummu Ma'bad, kambing ini boleh tak aku ambil susunya?" Berkata Ummu Ma'bad, "Wahai pemuda," Ummu Ma'bad tak tahu ini Rasulullah. Jadi dia kata, "Wahai pemuda, kambing ni telah pun mandul. Kambing ni dah nak keluarkan susu dah 2 tahun susu tak keluar daripada kantung susu ni." Kemudian kata Nabi SAW, "Izinkan aku pergi memerah susu kambing tersebut." Maka kata Ummu Ma'bad, "Kalau kamu boleh, dipersilakan." Bila Nabi SAW memegang sahaja kantung susu kambing tersebut, Nabi membaca doa dan Nabi mengusap-usap. Pada ketika itu, tiba-tiba kantung susu kambing menjadi gemuk dan melimpah. Dan Nabi SAW mengambil bekas yang ada di unta Abu Bakar, dan kemudian Nabi isi sampai penuh. Bahkan bukan itu sahaja, Nabi SAW minta satu bekas daripada Ummu Ma'bad untuk mengisikan lagi kantung yang ada, yang lebihan-lebihan susu yang ada. Baik, belah kanan tu masjid apa? Bilal. Masjid Bilal. Belah kanan tu. Okey, sambil-sambil kita tengok Masjid Bilal berapa. Nak berjalan ke sini 15 minit dah. Baik, bila dah selesai Nabi SAW beredar daripada rumahnya Ma'bad, pulang suaminya Abi Ma'bad. Pulang suaminya melihat kambing tu dalam keadaan Kalau masjid yang pertama didirikan di muka bumi adalah Masjidil Haram yang ada Kaabah hari ini. Tapi masjid pertama yang didirikan yang didirikan atas takwa adalah Masjid Quba. Masjid Quba ni Nabi SAW sendiri yang mengangkat batu.
Sampai tahap bila Nabi mengangkat batu yang sangat berat, meletak di atas pundak Nabi di belakangnya, Nabi dalam keadaan terlalu bongkok kerana terlalu beratnya batu tersebut. Sampai datang Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, Talha dan sebagainya untuk bantu Nabi. Nabi kata apa? Batu ni biar aku yang angkat. Kamu semua pergi ambil batu yang lain. Nak bagi tahu dekat sini Allah Muhammad, Nabi SAW tidak menggunakan kuasa yang dia ada untuk kepentingan diri. Dan kemudian bila Nabi SAW 8 Nabi awal itu sampai di perkampungan Quba, kaum Aus dan Khazraj bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata apa? Ya Muhammad, apa yang kau nak kami akan bagi. Kau nak harta, kau nak rumah kami bagi, kau nak apa saja bagi. Mintalah apa pun kami akan bagi. Apa kata Nabi SAW? Cukup siapkan aku tempat untuk aku dirikan rumah Allah. Itu sahaja. Masya Allah. Jadi kita Allah SWT, bila kita nak renovate rumah, bila kita nak bangunkan rumah, pastikan rumah kita bangun tu bukan atas dasar kemewahan semata-mata, tapi kita bangunkan atas dasar takwa. Iaitu yang pertama, di mana mimbarnya, di mana tempat nak solatnya, di mana yang perempuan dan lelakinya mengikut sunnah Nabi SAW. Kalau kita ada kenderaan, bawa kenderaan atas dasar takwa. Bila kita bawa apa saja atas dasar takwa. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW akan pergi berjalan daripada Masjid Nabawi ke Masjid Quba sejauh 5 km, lebih kurang dalam 20 minit ke 30 minit perjalanan Nabi setiap hari Sabah, iaitu hari Sabtu. Hari Sabtu pagi Nabi akan pergi, hari Sabtu pagi Nabi akan pergi. Dan kalau siapa yang nak berjalan kaki daripada Masjid Nabawi ke Masjid Quba, pergi ke pintu 7. Daripada pintu 7 straight je nanti akan sampai ke Masjid Quba. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, insya-Allah kita akan sampai sebentar lagi. Tapi tak sampai lagi. Okey, baik insya-Allah. Jadi insya-Allah sebentar lagi kita akan sampai. Cuma saya pesan siap-siap, bila sampai nanti yang pertama sekali turun kita berkumpul, kita tengok sekeliling kita kiri dan kanan apa yang ada, supaya kita ingat nak balik nanti ke mana lokasi kita. Yang kedua, kita lepas sampai tu kita akan berkumpul di satu tempat terlebih dahulu. Untuk saya nak bagi tahu, lepas sampai tempat ni, ibu-ibu, ayah, tuan-tuan semua pergi sembahyang. Lepas sembahyang, patah balik ke tempat ni. Saya bagi tahu tempat. Kenapa tempat tu? Ada penceritaan yang menarik, yang Nabi SAW menginap selama 4 hari sepanjang mendirikan Masjid Quba. Itu dia. Dan saya nak cerita satu sahabat Nabi, iaitu ada beberapa sahabat Nabi tentang Allah SAW berdekatan dengan Masjid Quba. Dia berdekatan dengan Masjid Quba, tapi kita tak pergi ke sana sebab jalan jauh, kita nak terus ke Bukit Uhud. Tapi kita akan cerita juga insya-Allah. Okey, baik. Jadi bila dah sampai nanti, bila dah solat sunat 2 rakaat, okey, kita jangan terlalu mengelamun. Okey, lepas solat sunat dan kemudian lihat sekeliling, oh inilah Masjid Quba. Dan kemudian terus dalam 5 minit tu bergegas pergi ke Allah Sayyidina Muhammad, tempat yang saya beritahu tadi, untuk kita menceritakan sedikit sebanyak sejarah berkaitan tentang Masjid Quba itu sendiri. Allahu a'lam. Baik, insya-Allah sebentar lagi kita akan sampai dan kita akan teruskan perjalanan kita insya-Allah. Dan nanti dekat bas ni ada bendera. Cuma ingat je lah, bas warna merah 10 berapa? 9 dalam WhatsApp tu. 120. 120. 1209. 1209. 1209. Paman ni kira ahli keluarga saya yang bawa bebas ni. Sebab apa? Kang, dari mana Kang? Dari Cirebon. Cirebon ni dia berdekatan dengan Bandung dan Bogor. Jerman lah. Itu bukan Jerman. Bukan Jerman, Cirebon. Itu dekat jauh. Jauh Cirebon dengan Jerman. Okey. Jadi orang Jawa. Kampung mak saya dekat Bogor. Kampung ayah saya dekat Bandung. Orang Sunda. Pernah balik kan? Pernah balik kan? Baru balik raya hari tu. Sunda. Orang Sunda. Sunda Jerman. Sunda Jerman. Dan insya-Allah dekat Masjid Nabawi ni, Masjid Quba ni, ada satu tempat telaga. Nama dia Telaga Cincin, yang dah ditutup dengan marmar. Telaga Cincin, sejarah dia, bila Nabi SAW sampai,
kemudian Nabi membina ada satu telaga. Kat sekitar tu ada satu telaga. Nabi duduk dekat telaga tu, kakinya terjuntai dalam lubang. Bila sampai, kemudian Abu Bakar datang. Bila Abu Bakar datang, Nabi SAW wahai Muhammad, datang sini. Kemudian dia kata, mari bersama dengan aku dan kau akan masuk ke dalam syurga bersama dengan aku. Duduk, kaki Sayyidina Umar duduk, terjuntai ke dalam pergi. Datang pula Sayyidina Uthman. Bila sampai Sayyidina Uthman, Nabi suruh duduk. Okey, duduk. Abu Bakar dengan Umar duduk, kaki terjuntai. Pergi dah penuh. Sayyidina Uthman duduk dekat depan bersila ataupun melutut di depan Nabi SAW. Okay? Begitulah macam kita duduk tahiyat awal kan. Begitu. Dan kemudian Nabi kata apa? Ya Umar, sesungguhnya nanti mari duduk bersama aku dan kamu akan sampai masa fitnah akan menguasai diri kamu. Abu Bakar tadi ucapkan Alhamdulillah, Umar ucapkan Alhamdulillah, kemudian Sayyidina Uthman ucapkan Alhamdulillah, semoga Allah memberi kekuatan kepada aku. Itu dia. Bila Nabi SAW wafat, kemudian cincin Nabi SAW diwarisi oleh Sayyidina Abu Bakar. Selepas Sayyidina Abu Bakar wafat, cincin tu diwarisi kepada Sayyidina Umar. Selepas Sayyidina Umar wafat, cincin tu diwarisi pula oleh Sayyidina Uthman. Ketika Sayyidina Uthman memegang cincin tu, biasa para sahabat akan mewarisi sunnah Nabi SAW, iaitu hari Sabtu dia akan pergi telaga dekat Masjid Quba, duduk di situ. Bila Sayyidina Umar pergi, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pergi. Bila zaman Sayyidina Uthman pergi. Bila Sayyidina Uthman pergi, selepas 7 tahun Sayyidina Uthman memegang tampuk pemerintahan khalifah, Sayyidina Uthman duduk di telaga tu, merenung, memikir, membayangkan apa yang telah diceritakan Nabi SAW, kisah-kisah Nabi. Sambil tu, Sayyidina Uthman memegang cincin tu, duduk pusing-pusing, belek-belek, tengok, mengenang bersama Nabi. Tiba-tiba cincin tu jatuh dalam telaga. Bila jatuh dalam telaga, Sayyidina Uthman cuak. Bahasa sebenarnya cuak lah, terkejut dah, takut lah. Dia panggil semua pegawai-pegawai dia, cari cincin dalam telaga tu. Selama 3 hari 3 malam tak jumpa. 3 hari 3 malam tak jumpa. Itu yang selepas cincin tu jatuh je dalam telaga, bermulalah zaman fitnah Sayyidina Uthman. Pada ketika itu berlakulah perbalahan dan sebagainya, sampai Sayyidina Uthman dibunuh. Bukan dibunuh, dibunuh dengan racun. Tu dia. Jadi itu yang nama dia telaga cincin, sebab cincin Nabi SAW jatuh ke dalam perigi. Itu dia. Parking sini ke? Kan ada parking yang dekat tempat kedai-kedai dekat. Ini masuk keluar. Alhamdulillah kita telah selamat sampai di pekarangan Masjid
Habis mayang semua. Lepas tu kita ambil gambar. Lagi tahu sandut tak masalah apa pun. Alhamdulillah, alhamdulillah. 20%. Masuk dalam ni, selesaikan solat sunat 2 rakaat. Yang siapa yang nak buang air apa semua, yang anak-anak buang air, selesai solat sunat dulu. Dan kemudian baru bawa anak buang air. Saya kira kalau terpegang apa semua, najis kan, kena ambil wudu balik kan. Selesaikan yang dah ada wudu dulu, solat dulu. Dan kemudian baru selesaikan buang air apa, hadas ke apa semua. Datang balik berkumpul di sini. Okey? Nampak bangunan ni? Okey? Nampak yang ni? Kira maknanya kiblat ke arah sini. Jadinya ini belah depan, sana belakang. Tanda semua belah sana. Pergi sana, lelaki masuk kanan, perempuan depan sikit sampai ujung. Boleh ya? Boleh selesai dalam 19 minit, boleh insyaAllah? 20 minit? Boleh insyaAllah. Jumpa sini balik, jumpa sini balik. Alhamdulillah. Ha? Jam berapa? Pukul 8.10. 8.10. Kita sedang memasuki dalam Dewan Solat Masjid Quba. Disunatkan untuk solat sunat di sini ya.
solat sunat selesai. كانوا جمعوا اللي كانوا جايين اللي كانوا جايين معانا. Ini kali. Dua. Balik nak beli belah. Okey, kita tunggu Datuk Hak jap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang saya kasih lagi saya muliakan, yang berbahagia Tuan Haji Noh bin Haji Yahya selaku pengerusi Koperasi Belia Negeri Sembilan atau singkatan Jumpa Band. Yang saya kasih hormati kepada Datuk Wahab, yang saya kasih hormati kepada seluruh ahli lembaga pengarah, kepada seluruh duyufur rahman, para tetamu Allah, muslimin muslimat mati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini kita telah mendapat satu ganjaran pahala umrah, iaitu kita daripada tempat minat kita sampai ke Masjid Quba dalam keadaan kita berwudu dan kita telah menunaikan solat sunat 2 rakaat. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran seperti yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat mati Allah Subhanahu sekalian. Di dalam bas tadi kita dah menceritakan berkaitan tentang yang pertama, hijrah Nabi sampai ke Masjid Quba terlebih dahulu. Dan kemudian Nabi mendirikan Masjid Quba atas dasar takwa. Dan Nabi SAW sebut inilah masjid pertama yang didirikan atas dasar takwa. Dan kemudian kita dah ceritakan dalam masjid tadi berkaitan tentang berapa jauh Masjid Quba pergi ke Masjid Nabawi, tempat rumah Nabi SAW, sejauh 5 km. Nak bagi tahu daripada Masjid Nabawi ke sini Nabi sentiasa menziarahi. Baik, ada beberapa peristiwa yang perlu diceritakan juga, iaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap sepanjang Nabi berada di Masjid Quba 4 hari sebelum Nabi masuk ke Madinah, ke kota Madinah. Baik, yang bila mana Nabi sampai ke perkampungan Quba, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah yang namanya Kalthum bin Haddam. Rumah Kalthum bin Haddam ini adalah yang mana rumah seorang yang sudah tua dan dia pun sudah ada anak dan beristeri, dan nak bagi tahu dia mempunyai ladang kurma. Kalthum bin Haddam ini dia ada ladang kurma, di sini dulu dipenuhi dengan ladang-ladang kurma. Dan kemudian Nabi duduk menginap di rumah Kalthum bin Haddam.
Dan Kaltum bin Hidam ini bila mana dia ada dalam rumah, pada ketika itu lah tempat untuk dia salai kurma. Tempat di salai kurma nama dia adalah kawasan Mirbad. Kawasan Mirbad ini adalah kawasan untuk biasanya kalau kurma dihimpunkan kemudian disalai di semua, adalah kawasan di tempat didirikan Masjid Quba sekarang ni. Dan kawasan luasnya Masjid Quba adalah seluas hanya 1,500 meter persegi pada asalnya, iaitu 50 kali 30 meter sahaja, iaitu 1,500 meter persegi tak luas. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Taala sekalian, bayangkan seorang lelaki yang mana telah menginfakkan yang pertama rumahnya untuk ditidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, telah menginfakkan tanahnya untuk didirikan Masjid Quba. Bayangkan betapa besar ganjaran yang Allah berikan kepada Kaltum bin Haddad dengan Kaltum bin Haddad. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah Kaltum bin Haddad ini menginap pada waktu malam. Dan sahabat-sahabat datang menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di rumah Kaltum bin Haddad, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Sa'd bin Khaitamah. Sa'd bin Khaitamah ini seorang anak muda, belum berkahwin. Jadi bila orang nak menziarahi, nak ziarah rumah apa? Rumah Kaltum. Mana rumah Kaltum? Inilah rumah Kaltum. Ini adalah tapak kawasan rumah Kaltum. Rumah Sa'd bin Khaitamah di mana? Cuba tengok tiang ni. Satu tiang ni, bawah ni adalah tapak rumah Sa'd bin Khaitamah. Okey? Ini tiang ni adalah tapak rumah Sa'd bin Khaitamah. Jadinya sahabat-sahabat yang ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada siang hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berziarah Nabi di rumah Sa'd bin Khaitamah. Jadi selama 4 hari Nabi SAW membina masjid. Dan kemudian Allah SWT Muhammad, Nabi sendiri yang meletakkan batu, orang kata hari ini batu bersurat, bukan batu apa? Batu asas Batu asas. Yang mana batu asas itu Nabi meletakkan menjadi mimbar Nabi SAW, yang mana mimbar itu pada asalnya menghadap ke Baitul Maqdis. Itu dia. Sebab asal kiblat orang Islam adalah Baitul Maqdis. Nanti bila sampai ke Masjid Rasulullah Muhammad, Masjid Kiblat lain, Masjidul Kiblat, saya akan cerita bagaimana Nabi berdoa sampai berbulan-bulan, barulah Allah memakbulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah di sini secara ringkas berkaitan tentang cerita iaitu di Masjid Quba. Moga-moga kita bila datang berziarah ke Masjid Quba, kita minta bagaimana masjid didirikan atas takwa, bagaimana Masjid Quba ini melambangkan kesucian. Maka kita doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, seperti mana Engkau mensucikan masjid ini ya Allah, maka sucikanlah hati kami. Bagaimana Engkau memberi takwa, mendirikan masjid atas takwa ya Allah, dirikan diri kami, dirikan keluarga kami juga atas takwa ya Allah. Bagaimana Engkau menyatukan umat Islam, bagaimana Engkau menyatukan Aus dan Khazraj, maka satukan juga hati-hati kami ya Allah. Maka atas ibrah daripada cerita Masjid Quba ini, maka sama-sama kita minta kepada Allah, jadikan Masjid Quba ini atas kecintaan kita kepada Masjid Quba itu. Baik, Allahu a'lam, insya-Allah kita ikut ke bas. Sampai ke bas nanti saya nak ceritakan satu tempat. Kita tak pergi tempat tu, tapi saya nak ceritakan satu tempat, iaitu kawasan Masjid Bani Hunais. Siapa yang belum pernah pergi, saya tunjuklah, tapi tak pergi, agak jauh jalan kaki. Tapi saya tunjuk apa cerita dia. Cerita berkaitan tentang kecintaan seorang sahabat bernama Talhah ibn Farrah. Talhah ni ada 2 nama, ada 2 orang. Satu Talhah ibn Farrah yang meninggal di sini, yang kedua Talhah ibn Ubaidillah yang meninggal ketika Bukit Uhud nanti. Sini Talhah ibn Farrah saya akan ceritakan sebentar lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.
Sekarang ni kita bergerak balik. Kita nak bergerak ke destinasi seterusnya. Selesai di Masjid Quba. يلا عجوة يا ما 1 كيلو 20 ريال عجوة عجوة Kita